Dan sebab dalam duk cerita lagu tu kan, semua orang tak takut ni. Saya ingat tu cerita tentang pergerakan planet bumi ni tuan. Saya ingat dah hampir 4 tahun dah kot. Dalam duk kecoh-kecoh lagu tu, tiba-tiba ada seorang profesor mana tu tuan kan, dia buat statement. Dia kata, tuan-tuan jangan risau. Apa yang duk jadi di pergerakan planet bumi, pergerakan dia punya pedal magnet tu, dia kata itu biasa, itu merupakan kejadian alam semula jadi. Pernah berlaku dah pada bumi dulu ni, beberapa ratus ribu tahun dulu pernah jadi dah. Jangan risau, itu merupakan kejadian alam semula jadi. Tuan-tuan, dia kata kejadian alam semula jadi. Kita kata apa? Kiamat. Macam tu lah nanti waktu matahari gelap, 2 malam tak ada matahari tu, akan ada orang macam ni akan keluar kat TV. Jangan risau, tunggu kan. Macam itulah waktu gerhana tu, waktu gerhana tu takut tak? Sini buat sembahyang gerhana tu ni. Buat kan? Buatlah. Nabi waktu berlaku gerhana ketak pucat muka kan. Pasal apa? Takut dia nak kiamat ke? Takut Allah marah ke? Allah turun bala ke? Takut nampak kebesaran Allah. Dengan Allah dah biasa bergerak matahari lagi tu, tiba-tiba Allah pikirkan jadi bulan duduk depan matahari sampai gelap matahari. Takut ke tak? Tapi kita takut lah. Takut apa? Dia hampak awal lagi 2 hari ni nak gerhana, dia beritahu saya 2 hari ni nak gerhana. Kemudian dia kata apa? Gerhana ni berlaku bila matahari dengan bulan dia parallel, dia selari. Maka bulan tu melindungi cahaya matahari blok. Lepas tu kita nampak macam tu. Dia kata, oh lagu tu. Waktu ni kita rasa ada kehebatan Allah? Tak rasa. Kita rasa ada Allah boleh kali dia tu boleh buat ni. Bukan setakat gerhana, Allah boleh patah matahari tu, boleh tak? Boleh. Tapi kita rasa tu tak? Tak. Pasal apa? Pasal justified dia ni. Pasal kita telah dijelaskan. Maka kita hilang merasa kata Allah, kehebatan Allah tu tak pasal lagi. Kalau setuju dengan saya, hari itu bila berlaku tsunami, sudah hampir beratus ribu orang mati. Insaf tak pun, tak pasal tak insaf. Pasal kita tetap merasa itu sebagai bala, itu sebagai apa? Berlaku pergerakan plate bumi yang menyebabkan Allah kalau ayat akhirnya berlaku tsunami. Oh lagu tu masa ada kuasa Allah? Tak. Masa ada Allah murka? Tak. Kita bayangkan waktu nak berlaku 2 malam yang panjang tu, itulah yang akan jadi. Apa dia? Orang yang nampak kita silap-silap sebelum berlaku 2 malam panjang tu, keluar dekat TV. Nanti dalam beberapa hari lagi akan berlaku malam yang panjang. Kami dah tengok dah matahari tu bergerak macam ni. Nampak lagi beberapa seminggu akan datang, kita akan berhadapan dengan 2 malam yang panjang. Jangan risau, dia hanya 2 malam. Lepas tu akan balik macam normal. Kita kata apa? Oh, betul kan? Setuju dengan ajar ni? Itu tadi kesempang. Tanya pun tak mau jawab, nampak pun tak mau pusing. Betul ni? Tuan-tuan, sebab tu ulama kata, walau berlaku 2 malam yang panjang, orang yang tak tutup aurat tetap tak tutup aurat. Orang yang tak sembahyang tetap tak sembahyang. Orang yang tak beriman tetap tak beriman. Bila dia nak beriman ni? Bila hari ketiga dia tengok matahari di sebelah. Allahumma salli alaihi wasallam. Waktu tu semua orang akan beriman. Orang yang tak beriman baru nak beriman. Orang yang berdosa baru nak taubat. Orang yang dah beriman baru nak buat ibadat. Tak terima dah. Tuan-tuan kita duduk gelap-gelap, berapa hari gelap. Tuan-tuan bayang tak kata esok? Kata esok Main subuh. Lepas main subuh keluar biasa lepas main subuh tu keluar tu nampak dah dia punya fajar macam sikit. Tapi gelap pelik. Nak hujan pun balik rumah memang dengan bini tu nak masak nasi goreng. Nampak lagi pelik. Gelap pelik. Hujan berapa? Gelap. Tentang keluar di market pukul 8.30. Gelap ni. Gelap ni. Bukan gelap teruk. Gelap ni malam.
Bahkan Nabi dahulu sebut adalah waktu tu bintang-bintang dijauhkan. Kita akan tengok ni langit ni hitam gelap, bintang pun tak nampak. Takut kan ni. Tu Nabi SAW cerita waktu tu kamu dengan jiran-jiran kamu akan kecoh-kecoh waktu tu. Tak boleh sampai pada tengah hari dah. Tengok jam ni pukul 1 lah, tapi dah malam ni. Apa jadi kita ni? Apa jadi ni? Tak tahu. Tuan-tuan, kalau jadi macam tu esok, tuan-tuan ingat kuliah kita lah. Tahu lah, lagi 2 malam, 2 hari atau 3 hari, matahari dah. Ni dia panggil penting ilmu. Tuan-tuan ada, kalau tahu lagi 2 hari lagi matahari dah sebelah barat, apa kita nak buat? Taubat lah tuan-tuan. Takut ni main masjid, semayang sunat, semayang taubat. Ni dah minta ampun pada Allah, telefon mak ayah kita minta ampun sesuatu. Telefon kat pejabat. Saya tak ada kerja ni. Orang tengah kerja-kerja sampai nak buat ni, buat aku tak mau nak buat lah. Tak ada nak ingat dunia tu. Buat dia amal dia tu. Buat amal dia tu. Asyik Allah masih bagi peluang kepada kita 2-3 hari. Itu penting ilmu kita. Faham tak? Mai hari ketiga, kita tengok fajar ni lah. Oh, nampak dah fajar. Alhamdulillah. Matahari nak naik dah. 2 hari dah duduk gelap. Bila naik ke matahari dah saya semua bertambah takut. Sebab matahari naik dulu. Belah kita duduk sujud. Belah kita duduk tengah. Allah menjerit-jerit waktu tu macam kan. Habislah kita sudah hari dah ni. Dah tak ada apa dah ni. Tutuplah kita. Orang baru nak sembahyang, bukan cari tudung nak pakai. Tak ada. Baru nak cari jalan, baru nak ambil untuk nak sembahyang. Tak ada. Yang mana ada buat amal sebelum tu, terus ke amal, terus ke amal. Yang mana baru nak buat amal, Allah tak tengok dah. Lebih menakutkan ulama kata apa? Takut kalau dosa kita masih belum diampun. Minta ampun lah. Takut Allah tak ampun. Lajak waktu tu, habis lah. Tak ada. Allahumma salli. Faham tak? Yang pertama, naik matahari sebelah barat. Yang kedua, apa nak berhenti ni pukul 9 bodoh kan? Boleh kan? Boleh kan? Dia 3 malam lagi. Pukul 5 ni nampak dia lah. Tengok tak kan? Nampak? Tengok kamera, tengok TV. Dia pada dia tengok TV dah. Dari sini pun tengok TV lagi dia buat. Tuan-tuan, saya semua. Yang kedua dia panggil awil dukhan, datang asap. Asap ni ulama sebut 2 perkara. Sama ada yang pertama asap yang muncul, api yang muncul menghalau manusia di tempat perhimpunan. Yang pertama waktu berlaku tu. Ataupun yang kedua, asap yang berlaku disebabkan kebakaran-kebakaran yang banyak berlaku dekat dengan kiamat. Antara benda yang akan berlaku dekat kiamat adalah kemarau kering, kemarau, hujan tak turun. Dan kemarau ini terkait dengan yang ketiga sekali Dajjal nak turun. Tunggu saat kita cerita. Bila kemarau, hujan tak turun, lama apa akan jadi? Tuan-tuan, hari itu kita berlaku dah kemarau itu panjang. Naik kuah highway, tepi highway, tengok api bakar, bakar. Bila terbakar banyak, kita jumpa apa tuan-tuan? Jerubu. Sampai waktu itu kata dalam riwayat, kamu rasa kamu duduk dalam azab. Jerubu sampai kita rasa macam kita dalam keluar pada azab. Wallahu a'lam. Yang ketiga, awil Dajjal, ataupun yang akan muncul di kalangan kamu, iaitulah Dajjal. Dajjal ni tuan-tuan punya dahsyat fitnah Dajjal ni sampai tidak ada para nabi sebelum Nabi SAW melainkan semuanya pesan kepada umat dia tentang Dajjal. Apa kata hebat Dajjal?
Dahsyat Dajjal ni sampai ke tahap semua Nabi sebelum Nabi SAW semua peringat umat dia tentang Dajjal. Dajjal ni tuan-tuan, dia manusia. Macam kita, tapi usia dia panjang. Ada 3 yang dipanjangkan usia, 4 yang dipanjangkan usia. 2 baik, 2 jahat. 3 tahun lama. Yang pertama Nabi Isa AS sampai lari kat wafat dia. Yang kedua Nabi Khidir AS. Yang ketiga Sayyidina Nabi Muhammad yang dipanjangkan usia ni Dajjal. Dan yang keempat yang dipanjangkan usia ni Iblis. Tentang Sayyidina Dajjal dia manusia. Ada di kalangan sahabat yang pernah berjumpa dengan Dajjal ni, nama dia Tamim Ad-Dari radhiyallahu. Tamim Ad-Dari, Sayyidina Muhammad, seorang sahabat yang waktu dia berjumpa Dajjal, dia ni masih Kristian, Nasrani. Dia cerita, hadis ni panjang dalam riwayat Sahih Muslim, ada riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih dia, belakang tentang cerita Pak Dajjal hampir 30 surat cerita tentang Dajjal. Tamim Ad-Dari satu hari dia naik kapal, kemudian Nabi dari cerita hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Waktu kami naik kapal ni, kita kami terumbang ambing dalam laut tu, kemudian kami terempat di satu pulau. Sampai di pulau tu, dia kata kami berjumpa dengan satu makhluk yang berbulu panjang yang kami tak tahu mana depan mana belakang dia. Kata Tamim Ad-Dari radhiyallahu anha. Kisah ni diceritakan Nabi SAW. Lalu tuan-tuan, binatang yang berbulu panjang tu tanya kami mai daripada mana? Dia pun ceritalah kami mai, kami dia orang Arab, kami terlepas dekat laut lah apa semua, cerita benar. So sahabat, kemudian makhluk tu kata apa? Kamu pergi masuk ke sana, ada satu biara, ada seorang lelaki sedang tunggu kamu. Dia pun heran, dia kata macam mana orang lelaki? Ada orang kata, ini tunggu kami pula. Maka kami pun lari daripada makhluk tu sebab kami takut dia tu syaitan. Nama makhluk tu Al-Jassasah. Al-Jassasah. Lalu dia kata kami sampai ke biara tu, kami tengok ada seorang lelaki yang tubuhnya besar, yang kami tak pernah berjumpa manusia sebesar ni. Tubuhnya tegak, yang kami tak pernah jumpa manusia yang setegak pada macam ni. Lehernya dipasung dengan besi, dengan tangannya kat lihat ni, dengan besi dengan tangan akan diikat. Kakinya daripada lutut sampai kuku lagi dengan besi. Lalu kami tanya, kamu siapa? Dia kata, aku akan cerita tentang aku nanti. Kamu tu siapa? Dia tanya kami. Maka dia berceritalah kami dia orang Arab, apa semua kami tak tahu. Cerita semua sampai jumpa sampai jumpa dia. Lalu dia kata, dia tanya kepada Tamim Ad-Dari 4 soalan, yang 4 soalan ni sebagai tanda dia nak keluar. Nak tengok 4 benda ni jadi tadi. Yang pertama dia kata, ceritakan kepada aku tentang kebun kurma di Bisan. Apakah masih ada buah dia? Lalu kami kata, ya buah dia masih ada. Dia kata sebentar lagi buah dia akan habis. Tanda pertama dia nak keluar, kebun kurma di Bisan habis buah. Tuan-tuan dengar banyak versi dalam internet. Cerita kemarau berlaku kat Bisan, cerita pasal buah tamar tak buah lagi. Saya nak cerita keadaan sebenarnya sebab saya baru pergi dalam buah ni. Tempat tu nama Bisan ataupun Bisan, tempat yang telah duduk bawah pemerintahan haram orang Yahudi Israel. Orang Islam begitu kena halau keluar Aminah. Bisan ini tuan-tuan, dia duduk bersebelahan dengan Tasik Qadariyah, dekat dengan sempadan Jordan, kawasan tanah lembah yang sangat subur. Dulu kawasan itu seluruhnya ditanam dengan pokok kurma. Supply pada seluruh Palestin tu daripada Bisan. Sekarang ni Bisan itu telah dijajah oleh Israel. Saya pergi, saya nak tengok betul-betul Bisan pokok kurma dia habis tak lagi. Macam dulu nak baca-baca besi ni, Ustaz tu cerita kata kering kemarau ni, macam saya nak tengok betul ke kemarau.
Bila saya pergi tengok tuan-tuan, pokok kurmanya masih ada. Akan tetapi tinggal sangat sikit lah. Pasal apa? Pasal ladang-ladang kurma telah ditebang dan telah digantikan dengan bentuk-bentuk pertanian yang lain. Masuk pisang, benda awal kali kita tengok ladang pisang yang sangat luas. Dia buat pertanian pisang, dia buat pertanian portokal orange, lima. Dia buat pertanian Musalia Rasul Muhammad, avocado, macam-macam jenis pertanian. Dan daripada mula duduk tebang-tebang pokok-pokok kurma tu ganti ke pertanian yang lain yang lebih benefit. Sebab di antara negara yang punya advanced teknologi pertanian dia, Israel. Okay. Jadi dalam hati saya kata mungkin yang dimasukkan oleh Dajjal itu bukan yang masuk kemarau kering pokok kurma tak berbuah, tetapi habisnya pokok ladang kurma itu sebab digantikan dengan jenis-jenis pertanian yang lain. Wallahu a'lam. Jadi tak lagi? Jadilah. Jadilah. Jadi yang pertama itu tiga. Yang kedua, ceritakan kepada aku tentang Tasik Tabariyah. Tasik Tabariyah, apakah masih ada air dia? Ya, airnya masih ada. Dia kata sebentar lagi airnya akan habis. Tuan-tuan, pun saya pergi tengok sendiri. Saya turun sampai tepi Tasik Tabariyah tu, saya pegang ayaknya. Sedar betul? Tuan-tuan, saya nak beritahu dekat tuan-tuan, memang Tasik dia dah. Ni bulan 2 2018. Bulan 2 2017 keluar satu statement akhbar. Bulan 3 2017 saya baca, dan tuan-tuan boleh rujuk sendiri dalam internet. Tuan-tuan cari Times of Israel, Sea of Galilee, Februari 2017. Tuan-tuan search tengok, tuan-tuan akan jumpa satu artikel Times of Israel ni macam berita harian mereka. Utusan Malaysia mereka cerita tentang pada 2017 keadaan air Tasik Galilee yang terlalu kering, duduk di bawah paras bahaya. Pertama kali dalam century dia air berada dalam kedudukan yang high macam tu. Sampai ke tahap tuan-tuan sekalian, orang-orang yang tanam pokok-pokok di sekitar tu, tanam buat pertanian-pertanian tepi-tepi Tasik tu berhadapan dengan kerugian sebab pokok-pokok dia tak ada air untuk sirap, kering. Laku lagi, laku dah, kering lah. Maksud itu besar macam laut. Dulu air tu sangat tinggi, dah ni air bukan kering tu kan, kering sampai tahap dia masih ada air lagi, tapi tak boleh nak guna. Daripada tepi nak turun pergi air tu jalan lagi. Dulu air mana? Kalau dia punya tanki, dia punya tu apa ni, had bahaya tu, dia duduk di bawah had bahaya. Lari setahun yang lepas saya pergi bulan 7 hari tu. Dan siapa? Jadi yang kedua pun 3. Yang ketiga, mata air Zaghar. Apakah masih ada airnya? Kita ya, masih ada airnya. Tidak bisa. Mata air Zaghar, wallahu a'lam. Ulama kata dia duduk di tepi Tasik Galilee yang juga sudah pun kering. Saya tak tahu, saya tak nak sampai ke situ. Dan yang keempat, tuan-tuan, Nabi dia tanya, ceritakan kepada seorang lelaki yang dia ni ummi, yang dia ni sesama mengaku dia Nabi. Adakah ada orang? Kita ya, ada orang. Katanya. Maksudnya apa? Waktu tu yang keempat ke dah 3. Jadi lah ni 4 ke 3. So maksudnya dia akan keluar sebentar. Dia kata aku akan dibebaskan tanpa malam mereka. Bila aku keluar, aku akan menjelajah seluruh dunia dalam masa 40 hari. Kecuali 2 tempat aku tak boleh nak pergi, Makkah dan Taibah. Dan bisa kalau dalam tongkat dia kata hadhihi Taibah, inilah Taibah, dia Taibah Madinah. Depan dia baru, di depan pintu-pintu ada malaikat yang jaga orang tak masuk. Tuan-tuan, Dajjal akan pusing dunia 40 hari. Sudah semua.
Hari yang pertama dia pun tanda macam mana matahari sebelah barat, Dajjal pun ada tanda dia. Apa dia? Hari yang pertama bila muncul saja Dajjal, hari pertama tu tuan-tuan akan merasakan panjang hari itu macam setahun. Ulama duk bincang lah, ada maksud kata maknawi, ada maksud kata zahir, memang macam tu. Maknawi maksud apa? Maksudnya makna saja tu. Sebagai ulama kata, dah, memang macam tu. Tuan-tuan akan jumpa hari itu panjang sungguh. Siang, tak malam-malam. Berapa lama? Setahun. Dalil dia macam mana? Dalil dia tuan-tuan sekali ala semua. Bila para sahabat tanya Rasulullah, Rasulullah, kami nak sembahyang lagu mana kalau jumpa hari itu? Tengok para sahabat Nabi SAW macam mana. Dia pun tak tanya, Rasulullah, kami nak pasikat kerja lagu mana kalau ada sekian? Kami nak kena kerja sampai setahun tak balik-balik, tak ada. Tak tanya. Kita kalau tanya, tuan-tuan suruh siapa dia lah. Itu kerana menteri negara. Tanya nak sembahyang macam mana? Nabi SAW kata apa? Kamu kira-kira lah waktu dia. Maksudnya di subuh. Lagi subuh dengan zuhur berapa jam? Kira siap. Lagi ni pagi lagi ni, main zuhur dah. Kan? Lagi di zuhur biasa berapa jam? Kira. Yang ilmu tentang kalau tetap jumpa dan dapat tu, sembahyang bukan boleh tinggal tu. Dan waktu tu kita di sini kita tak tahu Dajjal. Kalau jadi hari yang panjang macam setahun tu, tahu Dajjal dah muncul. Di mana tak tahu. Tapi dia akan melihat kita. Kena takut dah waktu tu. Hari kedua berasa dia macam sebulan. Hari ketiga berasa dia macam seminggu. Hari keempat berasa dia macam hari-hari yang biasa. Maksud dia walaupun Dajjal pusing dunia hanya 40 hari, tapi sebenarnya tuan-tuan dia pusing dunia setahun lebih. Tidak, hari pertama tu dia dah setahun dah. Dah 360 hari. Hari kedua sebulan, campur pula 30 hari. 360, 390 hari. Hari ketiga dah seminggu, campur pula 397 hari. Baki lagi 30 hari. 33 hari dia. Nampak ni? Maksud dia tuan-tuan, dia berjalan juga tuan-tuan bersama 3 hari lebih. Patut dia pergi pisu. Dan dia pergi seluruh tempat tu lagu mana Nabi SAW cerita. Dia bergerak tu seperti awan bergerak di langit. Kita boleh tengok macam awan bergerak ni. Kita tengok ayat tak? Kita tengok awan bergerak di mana. Kita tengok ada satu tuan-tuan sekalian sebab kenderaan yang dia bergerak macam awan. Apa dia? Dia bergerak. Allah Ta'ala tuan-tuan. Dalam riwayat cerita dedek satu tuan-tuan telinga dia panjang tu. Kata Nabi SAW. Kandai telinga panjang tu. Nampak tu mana? Tak pada sahabat. Pada sahabat tu bayang juga kandai telinga panjang tu. Kita tengok selalu. Semua dia dah start tengok. Bang tuan-tuan. Kalian patut dia pergi seluruh dunia bergerak macam awan. Tuan-tuan, dia akan main tempat kita. Dia akan pergi semua. Tuan-tuan, maksudnya ada siapa? Nabi pesan dekat kita, bila kamu jumpa dengan Dajjal ni, selesai. Antara benda yang awal dia akan mengaku ialah dia mengaku Tuhan. Tuan-tuan, kalau berjumpa dengan lelaki-lelaki yang mengaku Tuhan, Dajjal. Dan Nabi cerita spesifik tandanya. Waktu Tamim Ad-Dari jumpa dia makhluk macam kita. Tak ada cacat mata, tak buta apa semua. Berlaku buta mata sebelah apa semua ni, tu selepas dia keluar. Tuan-tuan, dia memerintah dunia. Waktu dia turun, ada lebih 70,000 orang-orang Yahudi sedang menunggu dia. Tuan-tuan tahu tak saya nak cerita kat tuan-tuan? Pada satu hari, tuan-tuan pergi ke Palestin. Sampai ke Palestin, tuan-tuan akan sampai ke satu tempat nama Yafa. Tuan-tuan tahu tak Yafa ni apa dia? Tuan-tuan sengat tak Yafa? Tak bisa. Kalau saya sebut nama lagi satu, tuan-tuan boleh tahu tak? Tel Aviv. Tahu? Tel Aviv itu nama Yafa. Tempat orang Islam. Sempadan dengan Yafa ni tuan-tuan, sebelah ya, nama Lut. Yafa tukar buh nama Tel Aviv. Lut kekal nama dia Lut. Pasal Allah nak tahu, nak bagi kita sejarah dia. Situlah nanti akan berlaku pertemuan di antara Dajjal yang biasa di situ.
Tuan-tuan tahu apa dia buat tu? Saya kata dia macam jigsaw puzzle yang sedang disusun dan tu pun nak komplit ya. Bila kita sampai naik kereta lalu, tengok sebelah kiri, inilah loop, ini gerbang loop. Sinilah tempat negeri yang Dajjal akan muncul dan Nabi Isa akan bertemu kat situ. Kita faham Dajjal ini pergerakan yang tahu dia naik apa? Dia naik bentuk, dia bergerak macam awan. Nak bagi gambaran mudah macam kita tak faham ni, dia akan terbang kot. Dan tuan-tuan tahu apa dia buat di sebelah dengan loop yang tempat nama Tel Aviv ni. Tahu di situ ada apa? Di situ ada Israel International Airport yang sangat besar. Ini tuan-tuan, dan di situ seluruh orang Yahudi daripada seluruh dunia semua pekat berimpun nak duduk dekat tempat tu nama Tel Aviv tu sampai overcrowded. Pasal apa? Daripada tunggu the savior nak main, si penyelamat dia. Nama dia Dajjal. Tuan-tuan, saya cerita sudut pergi, saya tengok betul lah nak hebatnya Nabi SAW. Nabi tu cerita tentang benda tu depan mata kita lah ni. Yahudi berimpun, tampu dia buat airport, tampu tepi dia ada loop. Terus kan Dajjal akan naik turun airport, naik turun kapal terbang dia, mungkin wallahualam kat situ. Dia orang Yahudi semua berimpun dia sampai dia akan sambut dia. Di situlah Nabi Isa akan berjumpa. Wallahualam tuan-tuan. Tapi hebatnya mukjizat Nabi SAW cerita benda ke depan. Dan lagi kita tengok dengan mata kepala kita sendiri. Tak terima lagi, tak tahu. Dajjal dia akan main. Nabi cerita dia rambut kerinting tebal, pakai jubah, pengikut ramai 70 ke 40 ribu daripada orang Yahudi yang kami. So kalau tuan-tuan dia main pak kita, tuan-tuan akan tengok pengikut dia sangat ramai akan main. Tuan-tuan agak kalau dia main, tuan-tuan kenal tak tu Dajjal? Kenal tak? Kenal tak tuan-tuan? Kenal. Kenal kalau buku yang dia masuk. Tuan-tuan, saya Tuhan kamu, ikut saya. Tuan-tuan ikut dia lah. Ikut lah. Apa kuling oh. Lah ni kuling lah tuan-tuan. Lah ni kuling lah. Waktu tu ramai orang akan ikut dia. Orang yang paling ramai ikut Dajjal perempuan Muslimat. Sampai kata kamu ada perempuan kamu dekat ikat, perempuan kamu akan ikut. Ikat isteri-isteri kamu akan ikat saudara-saudara perempuanku sebab dia pada ikut Dajjal. Tuan-tuan tahu pasal apa kita nak ikut Dajjal? Ada beberapa fitnah yang berlaku waktu Dajjal nak main ke kita sebagai ujian yang sangat besar untuk kita. Apa dia? Yang pertama, ujian lapar. Kelaparan. Lapar. Waktu Nabi kata ju' jiddan, kamu lapar, terlampau lapar sangat. Pasal apa lapar sangat? Tak ada makan lah. Memang tak ada makan. Sebab sementara Dajjal nak main, kamu akan berjumpa dengan 3 tahun kemarau. Tahun pertama 1/3 hujan tak turun. Bukan langsung hujan tak turun, hujan turun sikit. 1/3 potong. Tahun kedua 2/3 hujan tak turun. Tahun ketiga langsung hujan tak turun. Waktu tu elektrik tak ada, kita kan. Elektrik tak ada. Saya pernah duduk Yaman Ustaz kan. Pengalaman lah. Dia tak ada elektrik setiap hari ni biasa. Kullu yawm abishdah robah. Setiap hari tak ada elektrik kat sini. Sehari adalah 5-6 jam elektrik tu. So waktu 5-6 jam tu memang maksimum lah. Charge. Handphone je apa semua. Waktu yang lain tak ada elektrik. Kadang-kadang 3 hari tak ada elektrik. Bila 3 hari tak ada elektrik, handphone tak boleh pakai, laptop tak boleh pakai, internet semua tak ada. Nak cari kawan, kita turun pergi cari. Tak boleh nak call-call tak ada. Seminggu tak ada elektrik, kereta saya jalan. Pasal apa? Pam-pam minyak semua tutup. Dah minyak tak ada, minyak tak ada jual. Saya nak jalan. So kereta semua pagi dia jalan. Lori tak jalan. Bila lori tak jalan, sayur tak ada. Sayur tak ada. Saya cakap gas tak beli, tak ada.
Nak beli barang makan tak ada. Sebulan tak ada elektrik. Ni Habib Ali pernah cerita kat saya juga dulu. Pernah dia pengalaman dia. Saya tak pernah jumpa sebulan tak ada elektrik. Tapi dia pernah. Dia kata kami masak pakai kayu api ni. Sebulan. Pasal apa? Kedai-kedai dah tutup. Dia semua tak jual. Barang dekat kedai semua dah kat habis. Sebulan. Lori tak jalan lah, minyak lah. Sebulan dia tak ada elektrik kan. Macam tu keadaan. Tetapi yang setahun hujan tak turun tempat kita. Kita ni pakai hidroelektrik kan. Tahu hidroelektrik? Air yang diambil dari yang apa? Elektrik yang diproses daripada tu. Empangan-empangan. Efek. Sudah masuk iman. Dan maka kita akan berhadapan dengan tak ada elektrik. Hari itu waktu dia keluar amarat El Nino. El Nino ni kemarau. Hari itu saya baca apa? Di antara benda yang minta kita sekali dalam rumah kita ialah torchlight dan bateri. Pasal kesan daripada hujan tak turun panjang, antara kesan kat kita di Malaysia yang khususnya tuan-tuan ialah bateri tak ada. Sebulan tak ada elektrik, 2 bulan tak ada elektrik. Kita tuan-tuan, ni cerita kita hidup mewah. Hidup mewah. Jadi sembang kawan saya, dia kata, Ustaz, takut kalau Dajjal turun lah ni. Kita ni bukan jadi iman kuat sangat. Memang Dajjal akan turun waktu orang iman tak kuat. Dajjal tak turun zaman para sahabat. Kalau zaman Dajjal turun zaman para sahabat, mereka tak makan, biasa. Lampak biasa mereka. Makan daun kayu je para sahabat. Pernah waktu kena pulang. Dajjal turun fitnah lapar. Biasa lagi lapar. Tak ada elektrik, tak ada apa. Biasa kami bisa hidup susah. Kita ekor rosak tak boleh hidup lah. Bukan cerita elektrik tak ada, ekor rosak pun tak boleh hidup lah. Pisau kerja merah di mana? Pasal apa tak ada? Tak dia lena malah. Pasal apa tak lena? Ekor rosak lah. Dia main kita sekalian. Saya sebab suruh kita mengaku Tuhan. Kata mengaku Tuhan. Kita tengok tahu dia belajar. Mata buta dia kata apa? Bila dia main jumpa kamu, dia mengaku dia Tuhan. Kamu ingat Tuhan kamu tak buta. Tu sana di sana. Tengok dia buta sebelah, ingat Tuhan kamu tak buta. Yang tu mula-mula besar. Dia akan bawa kepada kamu satu sungai macam syurga, satu api dan neraka. Ingat, yang api itulah syurga, yang sungai itu neraka. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau dia main semua-semua. Lari sembang boleh lah, kita sembang boleh lah. Semua macam dia apa lah Ustaz. Sagi dia main terjun api tu lah. Sembang boleh lah. Tuan-tuan boleh bayang kalau dia betul-betul main dia api tu menyala. Wah, macam kita tu pegang tu panas. Belum dengar ayat ke sejuk ke kita berlapang tu kan. Dia kata api dia, ayat kan api dia. Tuan-tuan, waktu tu macam iman kita lagi agak tak lebih mana. Nampak dia kata api tu asal panas ni. Terjun tu mati lah. Tapi Nabi pesan, ingat yang api tu lah ayat. Tuan-tuan, Nabi SAW boleh sebut dan pesan kat kita. Tapi yang nak pilih waktu bukan perkataan tu, yang nak pilih iman yang berat dari kita. Setuju tuan-tuan? Tuan-tuan takut Kemudian tuan-tuan, saya semat, dia kata kat kita, jom, kamu nak apa? Kita duduk ikut aku waktu Tuhan. Tak mau ikut kamu belajar. Tak melawan. Tuan-tuan, Nabi kata, siapa yang tak beriman dengan dia akan keluar dari tempat. Dia akan keluar. Tapi bila dia keluar, tempat tu keesokannya akan hancur harta benda mereka. Hancur harta benda mereka. Tuan-tuan bayang apa jadi dalam masa sehari. Dalam ni dulu boleh dah para sahabat juga cuma sampai hancur habis satu kampung satu street mata. Lah ni dia hantar air bom tuan-tuan. Dia memerintah dunia. Ni tuan-tuan tahu tak sistem lari ni semua dalam preparation untuk tunggu dia turun. Lari.
Tuan-tuan research nanti lihat ada satu program dia buat nama HARP, H-A-A-R-P. Dia boleh buat satu benda, satu tempat tu, satu tempat di Arizona kalau tak silap. Ada 2-3 tempat dia buat. Satu sistem, satu pembangunan yang program itu kan boleh ubah cuaca dunia. Dia nak bagi tempat tu turun hujan tu. Guna sistem dia pakai komputer je, tukar boleh tempat tu boleh turun hujan. Lah ini teknologi tu dah ada lah. Betul saya dah ada. Boleh buat. Boleh bayang lah dia kata ini. Al-Ustaz yang putih biru. Mana kita pernah tengok sebelum ni? Dulu-dulu pakar. Mak ayah kita tak tahu cerita kata ada putih biru kat Al-Ustaz ni. Ni babal lama bawa ni. Ya Allah, pelik tu dalam tersebut. Saya sekali pernah dengar tentang bunyi letup-letup kat atas lagi. Saya nak dengar saya. Selepas dia betul berapa hari lepas tu dengan main taufan dekat. Hanya 2 hari lepas tu je berlaku taufan dekat Al-Ustaz. Selepas 2 hari dengar bunyi meletup. Semua kami tu waktu satu makan dekat arena bunyi pun semua. Saya ingat saya ada dengar bunyi. Saya tulis dekat Facebook. Siapa ada dengar? Rupanya dalam seluruh Malaysia, hampir semua tempat dengar. Kami dengar semalam Ustaz bunyi meletup-letup kat lagi. Subhanallah. Dan tu kalau tak silap saya 3 atau 4 tahun lepas. 2015 saya rasa 2 tahun lepas. Allahuakbar. Teknologi itu dah ada lah. Jadi tak mustahil bila Dajjal main nanti kata tempat yang kering dia boleh bagi turun hujan. Asal teknologi tu daripada ada lah. Kalau kita research kita punya net suruh anak kita cari HAARP, HARP. Allahumma salli ala sayyidina. Faham tak? Bila dia main ikut aku Tuhan katanya kami tak mau, kamu tu Dajjal, kami tahu dah kepada tak apa. Dia keluar tempat tu besoknya ada jarak pada tempat. Kita ni kan duk nampak. Kita ni duk nampak. Dajjal sampai dah kalau malam tu nampak. Tu yang kalau malam. Ya Allah saja pukul dia tu kan. Lagi teruk tu. Tengok tu kalau malam tu hancur dah, ngasak naik pun semua tu mati dah buat pasal apa tahu Dajjal ni lah. Oh, mesti kau dia ikut tu, mesti dia tak ikut Dajjal. Tengok tu kan Dajjal main, tu jalan memang ni. Bukan terang dia berkutuk main, bukan jauh mana berkutuk main. Udah kita mesyuarat kau ni dengan kursi majlis pun dah. Macam mana kita nak buat ni Dajjal nak main? Macam mana kita nak buat? Macam mana? So orang kata apa? Jangan tu Dajjal, jangan ikut dia. Hang tak boleh ikut. Hang tengok apa jadi kat sana. Nanti dia bilang anak adik duduk. So orang lagi kat dengan dia tak apa nanti kita mengaku bilang tolong kat dia. Ikut Dajjal kena fitnah Dajjal. Dah bayang. Betul sampai kita boleh duduk je. Hai, orang berdoa. Aku Tuhan, ikut. Aku Tuhan kamu. Kamu Dajjal. Kamu ikut aku. Tengok aku boleh di sana. Boleh tu. Kamu boleh dia tu. Kamu nak? Kenapa? Kenapa? Nabi kata dia bawa makanan berduri-duri, roti berbukit-bukit. Kenapa? Bila? Tadi ni lapar lah. Makan mula bangun balas ni. Ya. Tegak sebelah hujan, kamu nak hujan? Hujan turun. Pokok-pokok tumbuh, binatang-binatang tu sekejap. Tuan-tuan, ni naik ikut saja. Tapi dah kena Subhanallah. Aku Nabi kata apa? Kalau Dajjal muncul zaman aku ada, aku akan berhujah untuk kamu. Aku akan lawan dia untuk kamu. Tapi kalau aku tak ada, Allah ada bersama dengan kamu. Maksud apa? Kena tahan diri sendiri. Tawakal Allah.
Kita ada anak-anak kita, kita tak ada tahan dia. Kita ada isteri-isteri kita, kita tak ada tahan. Kau tuan-tuan, cerita Dajjal ni. Dan cerita kita duduk zaman dia ni, semua tanda nak kiok semua depan mata kita. Perhatian. Faham tak? Jadi tuan-tuan, cerita dia apa? Nak berjumpa dengan Dajjal, kena ada ilmu. Itu penting semua mengaji. Yang pertama nak buat apa tuan-tuan? Bila jumpa dengan Dajjal, bila persediaan nak jumpa dengan Dajjal, baca surah Kahfi hari Jumaat. Yang kedua, Nabi suruh kita apa? Hafaz 10 ayat daripada surah Al-Kahfi awal dan beramal dengan 10 ayat terakhir daripada surah Kahfi. Yang keempat, buat apa? Berdoa. Setiap kali lepas pada waktu sembahyang sebelum bagi salat, baca doa minta jauh daripada fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam, min azab al-qabr, min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masih ad-dajjal. Lepas tu baru bagi salat, baca doa dulu. Yang kelima, kata ulama, kalau mampu lari jauhkan diri kamu dari Dajjal. Tapi macam mana nak lari juga, kita tak boleh pakai kenderaan, tak boleh pakai minyak pun tak ada. Yang keenam, pergi duduk di Mekah dengan Madinah. Yang gila. Kalau ingat, tahu dia tak macam bertembang macam lagi lah. Kalau ingat, aku Dajjal. Kemudian tekan, habis Dajjal, 3 orang lagi, 3 lagi tekan, lainlah jangan, aku senang-senang. Kalau ingat siapa? Dajjal, dah apa, tidak ada yang belakang lah cerita lah tadi. Kemudian kematian, buat amal sebelum sampai kematian, dan yang keenam kiamat. Mudah-mudahan sedikit pada perkongsian jadi manfaat untuk kita. Mudah-mudahan dan sekalian insyaAllah buatlah persediaan dan persiapan kita berada pada waktu fitnah, kemuncak fitnah, dan kita berada pada akhir zaman. Mudah-mudahan amalan-amalan kita sedikit itu Allah selamatkan kita daripada fitnah yang sangat besar. Ulama sebut akhir zaman nak selamat daripada fitnah akhir zaman. Conclusion ini, kesimpulannya, nak selamat daripada fitnah akhir zaman, duduklah bersama alim ulama. Tutup alim. Kita duduk akhir zaman tak boleh jauh pada alim ulama, kita duduk kat alim ulama. Tak pasal apa? Biar ulama membimbing kita. Kita tak tahu. Kalau bayangkan muncul Imam Mahdi. Kita pada tahu ada Imam Mahdi. Maka biar ulama tolong disiapkan kita. Baik Syekh, baik Guru, dia tak boleh. Kita bukan mengarut. Tak ikut. Dia tu mengikut. Maka akan ada guru tu, dia tu buat pasal dia ada ilmu, dia ada bimbingan daripada Allah. Maksudnya tu kan. Dan yang kedua, jangan jauh diri daripada majlis ilmu. Duduk majlis ilmu. Macam malam kita ni. Mungkin ada dengan kita baru tahu kalau dia matahari, rupanya 2 malam panjang, baru tahu malam ni, secret main. Tanda-tanda apa semua tu dia akan main, kita akan tahu dengan duduknya majlis ni. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini berkati oleh Allah. Tuan-tuan, saya semangat kita berjumpa lagi di masa kita. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna min ibadil salihin wa qina siratal mustaqim. اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Mungkin ada beberapa rumah dekat luar sana kita sepakat nak kat belakang tu kita buat wakaf untuk kompleks Islam Darul Faizin yang kita bangunkan di belakang rumah kita tu untuk pembangunan dan pengurusan pondok moden lah. Ada pelajar-pelajar tahfiz, ada tahfiz, ada waktu mas, pengajian percuma untuk tahfiz. Sudah tuntas sekali. Ala wassalam. Kami sangat-sangat memerlukan. Yang kedua ni buku saya ni pun ada jualan kat sana. Dan buku saya susun amalan harian daripada Masjid Tidak sampai Tidak Walik. Saya buat jadual siap-siap. Pukul 5 pagi nak buat apa, 6 pagi nak buat puasa, sampai Tidak Walik susul. Saya tak boleh ikut saja insyaAllah. Mudah-mudahan kita meningkat amalan-amalan kita. Ada dekat luar sana juga. Kita tak tahu mana tunjuk Ustaz. Rasa kat situ kot. Dia ikut saya pun tak nampak ada. Tapi kat luar pun InsyaAllah ada kaunter dan ada jualan buku.